Dan ini sebagai persiapan untuk kita garap dan ambil kira supaya dapat kita bentangkan belanjawan 2011 oleh Pakatan Rakyat. Dalam mesyuarat majlis pimpinan yang lalu, kita dah putuskan Pakatan Rakyat membentangkan belanjawan 2011. Jadi renungan ini dia memfokus kepada tajuk-tajuk tertentu. Hari ini kita fokus pada isu kos sara hidup dan inflasi yang kita anggap yang ketara kenaikan harga barang menekan hidup rakyat, terutama kategori pendapatan sederhana dan rendah. Dan ini banyak juga melibatkan kos minyak yang kita jelaskan dalam kenyataan ini, dan cara dan kaedah bagaimana kerajaan Pakatan Rakyat mampu mengemukakan suatu alternatif yang jauh lebih baik yang meringankan beban kepada rakyat. Jadi saya minta Sabu dan Tuan Aziz tambah sebelum kita satu pertanyaan khusus. Ini soal, kalau ada soalan. Tak ada. Puasa itu seluruh. Tak ada. Okay. Do you have any concrete plans yet to address cost of living, which is especially high in Klang Valley, where Pakatan Rakyat is our most of the LPs? Dia perbincangan walaupun Tan Sri Khalid menjelaskan beberapa langkah diambil oleh Kerajaan Selangor seperti yang telah diumumkan, merakyatkan ekonomi dan soal air dan tawas dan beberapa skim lain yang meringankan dan beberapa skim tambahan, program tambahan menjelang Ramadan dan menjelang Hari Raya. Tapi fokus perbincangan kita lebih banyak kepada dasar nasional. Belanjawan ini belanjawan 2011 dan belanjawan negara. Dan secara spesifik kita beritahu umpamanya bagaimana kita boleh dengan cara mengurangkan pergantungan kepada sistem monopoli yang ada sekarang. Monopoli sudah Sabu sebut tentang beras. Syarikat swasta yang diswastakan kepada mereka mencatat untung ratusan juta dalam satu industri di mana tekanan hidup rakyat petani penanam padi yang majoriti besar orang Melayu hidup dalam kategori rakyat paling miskin. Nah, itu satu. Kedua, soal minyak kita sebut juga di sini tentang hasil minyak kita, grade yang punya premium yang tinggi yang digunakan dalam negara kerana kurang kapasiti kita tentang penapisan. Jadi akhirnya kita gunakan minyak grade tinggi dan tidak mengimport sepatutnya kerana kelemahan kerajaan Barisan Nasional, dan ini membuat perancangan tentang keupayaan kita. Kalau kita dapat membuat mengimport minyak yang murah, crude Saudi iaitu Sudan, dan ekspor crude kita yang punya premium tapis yang lebih tinggi, itu juga dengan sendirinya akan mengurangkan kos living. Selainnya itu ialah untuk mengurangkan masalah kebocoran rasuah yang mencecah lebih daripada 20 bilion ringgit mengikut laporan Ketua Audit Negara yang terakhir. Ya, saya boleh komen sikit statement saya ambil tentang mana teksi tu. Ya, ini masalah pemimpin UMNO ini ditunggu kita ambil inisiatif dulu lah. Oleh kerana pemandu teksi ini dia derita buat bantahan dah puluh tahun, dah kemuka kepada menteri demi menteri, dan permit baru dikeluarkan kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Permit dikeluluskan puluhan kepada bekas-bekas menteri dan pemimpin yang bersara. Jadi mereka tidak ada jalan keluar melainkan meluahkan perasaan mereka kepada kami, dan setelah melihat dan mengkaji, Pakatan Rakyat bersetuju supaya membuat penilaian semula dan pendekatan baru
bukan saja soal permit taksi kepada pemandu, tapi juga peluang pinjaman, pengurusan dan juga memastikan tahap dan mutu kenderaan yang jauh lebih baik. Jadi soal Saudara Hamid nak bantah tak berbangkit, kalau dia nak bantu, batalkan permit kepada toke-toke, kembalikan kepada pemandu taksi. Kalau tak boleh buat, maka sepatutnya tak payah dia bantah. Batal permit ribuan yang diberi kepada orang yang tidak berhak, orang-orang kaya, dan kembalikan kepada pemandu dan orang yang berhak dan memerlukan. Ada dua soalan, satu kepada Datuk Seri dan kepada Tan Sri. Soalan pertama pasal subsidi. Kalau kita lihat daripada laporan pemandu, subsidi untuk makanan, mana bila untuk makanan untuk seluruh rakyat, cuma berjumlah dalam 3 bilion. Tapi kalau dilihat subsidi kepada pemegang konsesi jalan raya, lebuh raya ni sekitar 5.5 bilion. Subsidi pada IPP is the biggest cake lah kan, 14.3 bilion. Jadi saya nak tanya, adakah Pakatan Rakyat akan memperkenalkan rationalisasi ataupun new rationalisation subsidi rationalisation program, yang mana subsidi ini kita akan berikan kepada rakyat, mana kita akan pastikan sampai pada rakyat. Kerana kalau ikut laporan pemandu pun jelas subsidi ini pergi pada kroni, matrek, kelas, yang tu yang dapat subsidi, bukan rakyat. Satu. Yang keduanya, second question to Tan Sri. With all this program merakyatkan ekonomi Selangor, how will it impact the budget of the state government? Will it result in a third year of deficit? Ya, yang tentang subsidi, terima kasih kerana laporan pemandu jelas, ketua audit jelas. Jadi kalau nak bangkitkan kerja tak ada dana, tak betul. Soalnya ialah subsidi patut diberi kepada rakyat miskin yang memerlukan. Jangan beri subsidi kepada kelompok kaya. Ini prinsip pertama. Keduanya, seperti yang dilakukan yang dijelaskan oleh Tan Sri Khalid tadi, kalau nak bagi subsidi air, bagi langsung kepada pengguna, tak payah ikut perantara dan ada komisen di atas tu. Kemudian kalau nak bagi sistem tawar RM100 kepada keluarga, bagi langsung. Yang meninggal dunia RM2,500 untuk berkurangkan beban, bagi langsung. Jadi dengan cara sedemikian, subsidi itu langsung. Jadi saya setuju dengan apa yang disebut saudara, iaitu kita kaedah pemberian subsidi itu tentu dinilai semula. Dan saya fikir kalau dikaji ikut kita, jumlah subsidi itu tidak begitu besar dan membebankan. Kerana dia dapat disalur secara langsung kepada rakyat. Ada yang melahirkan kebimbangan seolah-olah dengan kita bicarakan subsidi akan membebankan ekonomi. Tak benar. Sudah sebut tentang lebuh raya dan dalam buku jingga kita sebut bagaimana mekanisme yang boleh kurangkan dan dengan sendirinya mengurangkan kos. Okay. One last one. Would you care to comment about the rumor Kuli that allegedly being your replacement? Saya tanya, saya tak dengar dari mana-mana pimpinan PAS, dari mana-mana pimpinan DAP, dari mana-mana pimpinan keadilan. Masih seru mas. Jadi setakat itu yang ada daripada Bayan Baru. That's true. I mean, there's talk of general elections coming soon. I'm sure you're aware. So recently, Tan Sri Muhyiddin promised 100,000 to his MPs and stuff like that. Will Pakatan Rakyat State also be looking at the election budget? Setakat ini, kalau setakat yang kita perhatikan, kita akan teruskan kerja kita. Kita tidak akan terbawa dengan cara dan pendekatan UMNO dan Barisan Nasional. Dia dah belanja ikut ahli parlimen dah berjuta. Dan RM100,000 itu tidak akan membawa perubahan sikap pengundi. Saya yakin yang akan boleh berfikir, kerana mood sekarang ialah untuk merubah sistem yang korup dan
zalim dan tidak tulus oleh UMNO Barisan Nasional. So the year-end budget for the states will not be affected by. No, as it stands, they have already tabled Selangor on the state, and I believe they will continue to. That has been our policy. Champion the cause of the people. Promote growth is in evidence, investments. But at the same time, we have programs that benefit the people directly. Baik, terima kasih banyak.